Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada seorang kawan minta saya untuk buat ulasan tentang statement daripada Razizuddin yang dia perli Rafizi Ramli supaya bersaralah sebab konon-konon ekonomi Malaysia sekarang tak berapa nak bagus. Pertama sekali, saya tidak setuju dengan Razizuddin kerana apa yang disebut oleh Razizuddin bagi saya tak semestinya berfakta. Sebab sekarang yang kita lihat faktanya ialah ekonomi Malaysia sekarang memang dalam keadaan yang baik, yang bagus, dalam proses untuk dipulihkan. At least dalam proses dipulihkan, bukanlah tak pulih-pulih. Ini baru masuk tahun kedua Pakatan Harapan menjadi kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri yang hebat kita sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Menteri Ekonomi pastinya Rafizi Ramli, yang memang dalam usaha untuk menyelesaikan banyak masalah ekonomi yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan yang dulu itulah. Jadi saya nak bagi ulasan pertama. Kalaulah Razizuddin suruh minta Rafizi untuk bersara, mesti ada orang yang boleh ganti. Boleh tak, soalannya, boleh tak Razizuddin berikan seorang nama, satu nama atau banyak nama, siapa-siapa lah yang boleh ganti tempat Rafizi? Siapa? Contohlah, katalah contoh Razizuddin rasa bila dia cakap macam tu, contoh Rafizi tak sesuai, tak pandai lah. Adakah orang yang lebih pandai dari dia di dalam Perikatan Nasional? Adakah? Siapa di dalam Perikatan Nasional? Takkanlah Razizuddin nak jadi Menteri Ekonomi? Razizuddin adakah kaki nak jadi Menteri Ekonomi? Sedangkan menurut data yang diperolehi seperti yang dibalas semula oleh Rafizi Ramli, indeks pembelajaran Malaysia sekarang ketinggalan dibandingkan dengan Singapura. Sejak bila dia ketinggalan? Sejak Razizuddin jadi Menteri Pendidikan. Razizuddin kan nak dibagi jadi Menteri Ekonomi. Entah silap hari bulan Malaysia jatuh, ketinggalan 20 tahun pula dari segi ekonomi. Jadi siapa yang Razizuddin mau cuba untuk calonkan? Dia mau calonkan siapa? Hamzah Zainuddin? Atau dia mau calonkan sendiri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri yang disebut-sebut oleh ramai penganalisis politik atau ialah musuh-musuh Perikatan Nasional yang dikatakan bahawa dialah jadi Perdana Menteri paling gagal dalam sejarah. Takkan kita nak tengok Muhyiddin pula? Atau Razizuddin nak cuba untuk calonkan pula Tok Guru Hadiawang? Tok Guru Hadiawang ada kaki kah jadi Menteri Agama? Menteri Agama pula, Menteri Ekonomi.
Tok Guru Hadi Awang tahukah tentang ekonomi? Tahukah tentang ekonomi? Bolehkah negara luar mau datang untuk melabur di Malaysia? Kalaulah mereka yang saya sebut tadi itu jadi menteri yang bertindak ataupun menteri yang bertanggungjawab kepada ekonomi Malaysia. Sekurang-kurangnya sekarang setiap kali sebut tentang pelaburan daripada negara luar, sekurang-kurangnya sekarang kita tahu bahawa pelabur-pelabur sekarang ini berminat dengan negara Malaysia untuk melabur. Sampai dah berapa puluh bilion. Dah sampai 100 bilion kah? Tak pasti sangatlah. Tapi at least semua pelabur dari luar sekarang sangat berminat untuk melabur di Malaysia. Itulah buktinya ekonomi Malaysia sekarang dalam keadaan yang sedang untuk pulih. Jadi janganlah terburu-buru kata semua formula belum lagi nih. Formula itu mengambil masa. Razi Jidin kena faham, untuk memulihkan ekonomi negara bukan perkara yang mudah. Apatah lagi kalau ekonomi yang mau dipulihkan itu sudah teruk dengan berapa triliun, kalau saya tidak silap triliun hutang negara Malaysia. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia tak sangka rupa-rupanya kerajaan Malaysia hutang dia lebih teruk daripada apa yang dia sangka. Jadi tenanglah. Pertama, siapa yang Razi Jidin mau cuba untuk tonjolkan kalaulah dia suruh Rafizi untuk berhenti jadi menteri? Kedua, waktu Menteri Ekonomi zaman Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, kalau dibanding dengan Rafizi, mana lebih bagus? Siapa lebih bagus? Siapa yang lebih ada praktikal, bukan teori saja tapi praktikal dalam penyelesaian masalah? Sekarang ini dengan hasilnya padu, saya percaya 2-3 tahun dari sekarang rakyat Malaysia akan menuai kecemerlangan. Bukan saja kerajaan, tapi rakyat Malaysia akan menuai kecemerlangan apabila padu ini akan memacu ekonomi negara Malaysia, hasil daripada kajian-kajian dan seterusnya pelaksanaan. Kita bagi masa kepada kerajaan ini. Kesimpulannya, pertama, Razi Jidin dia tak faham apa yang dia cuba untuk cakap, sebab dia bukan pakar ekonomi. Dia tak pernah pegang tentang ekonomi. Yang dia tahu adalah dia pernah jadi Menteri Pendidikan. Lepas tu, kesimpulan kedua, saya tidak setujulah kalau Rafizi Ramli ditukar. Kenapa? Kita dah penatlah tukar. Bagi masa untuk orang yang dapat deliver keputusan yang bagus dengan teori, dengan kajian dan pelaksanaan yang bagus ini. Bagi masa 2-3 tahun lagi kita baru tengok semula apa hasilnya. Bukan tup-tap nak tukar lah, nak nilah, bersara lah. Kalau nak bersara, apa kata Razi Jidin bersara? Dia nak tak? Cermin diri dulu. Okey, jadi apapun, kita harap semoga negara Malaysia akan terus aman makmur, terus dapat banyak pelaburan daripada luar negara, daripada dalam negara, dan akhirnya negara Malaysia, rakyat Malaysia sendiri dapat merasai nikmat kebahagiaan kekayaan negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat Hari Raya saya ingin ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi rakan baik saya berjumpa kepada saya. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan selamat menyambut
Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakan-rakan yang menyambut Hari Raya Aidilfitri. Public holiday hari ini, kemarin dan hari ini. Jadi saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri lah. Baru tadi mendapat satu input baru yang cukup mengejutkan. Saya pikir seluruh Malaysia akan terkejut dengan input terbaru ini. Apa tidaknya seluruh Malaysia bakal dikejutkan andai ini benar berlaku. Tunggu saat no. Input terbaru baru kita terima. Memang mengejutkan seluruh dunia jika benda ini benar berlaku. Tapi tidak mudah akan berlaku pertama. Kedua, benda ini hampir mustahil boleh berlaku. Input ini mengejutkan seluruh Malaysia, malah akan boleh mengucar-kacirkan politik Malaysia pastinya sekiranya benar berlaku. Input ini memang sungguh mengejutkan. Input yang baru kita dapat adalah input pertanyaan daripada seorang rakan. Bagaimana sekiranya bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad masuk PKR? Saya terus gelak. Saya gelak ketawa dan saya tak percaya rakan saya boleh tanya soalan yang begitu merapu. Benda tu tak logik langsung, tapi tak mustahil. Masihkah Anda ingat betapa tak ngamnya? Sungguh tidak bengam. Sungguh susah juga lah mau cakap permusuhan. Tapi ya mungkin betul juga ada permusuhan di antara Mahathir dan Anwar. Tapi yang saya nampak bukan Anwar yang bermusuh, tapi Mahathir yang memang seolah-olah tak boleh terima Mahathir. Saya pun tidak tahu kenapa. Tapi tidak mungkin Mahathir mau masuk PKR, tapi tidak mustahil. Sedangkan begitu sudah teruk mereka boleh bermusuhan berpuluh tahun, lebih 24 tahun je. Lebih 20 tahun mereka bermusuhan, bergaduh. Tiba-tiba boleh berkawan dan persyarikatan itu, persahabatan itu telah pun menyebabkan UMNO, Barisan Nasional yang gah berpuluh tahun memerintah negara Malaysia akhirnya tumbang. Jadi tidak mustahil untuk Mahathir masuk PKR, tapi hampir mustahil. Okey, ada beberapa andaian yang tak masuk akal itu yang pasti akan ditolak. Pertama, Akarum di PKR sendiri akan menolak Mahathir. Kedua, Mahathir bikin apa lagi? Sebenarnya Mahathir sudah tidak ada guna lagi, sudah tidak relevan lagi dalam politik Malaysia sekarang. Politik moden negara Malaysia sekarang, Mahathir sudah tidak lagi relevan. Malah Mahathir sekarang sebenarnya sangat-sangat berpotensi untuk diheret ke mahkamah. Pertama kerana RCI untuk Pulau Batu Putih yang sekarang ini sudah masuk ke peringkat siasatan diraja. Kalau dia tidak mau datang untuk disiasat, memberi kerjasama, dia bakal akan ditangkap. Boleh ditangkap. Itu kata Azalina Osman Said. Walaupun Azalina Osman Said tidak menyebut nama mana-mana bekas Perdana Menteri, tapi siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan Mahathir? Sebab waktu dia jadi Perdana Menteri, ketika itulah Pulau Batu Putih punya rayuan itu ditarik balik. Pertama itu ahli PKR tak akan terima Mahathir. Kedua, bikin apa orang yang sudah tua, yang sudah expired date ini, sudah limpas pun expired date dia, bikin apa lagi mau dia? Lebih baik cari orang yang lebih muda. Ketiga, Mahathir sudah terlalu tua, dia tidak boleh buat apa-apa lagi dah. Dan orang Melayu sendiri pun sudah membuktikan bahwa Mahathir ditolak. Jadi untuk apa lagi Mahathir masuk dalam PKR? Hanya mungkin dia cuba-cuba untuk mahu menyelamatkan diri saja, menyelamatkan nafas terakhir dia dalam riwayat politiknya. Mungkin itu saja.
Tapi untuk dia mau membawa perubahan kepada politik negara, kepada orang Melayu, itu semua sudah tidak relevan lagi. Dia sudah terlalu tua. Fikiran dia tidak lagi boleh kemana. Dibuktikan dengan dia kalah teruk. Buat pertama kalinya bekas Perdana Menteri kalah teruk, langsung tidak dapat dia punya deposit pun. Amat memalukan. Malah bukan sahaja dia kalah teruk, parti dia semua calon-calon daripada pejuang, sama ada calon itu hebat ke tak hebat ke atau sebagainya, tapi semua kalah teruk, termasuk Mukris. Kenapa? Ada kemungkinan juga kerana ada kelibat yang namanya Tun Mahathir di dalam parti itu yang ditolak bulat-bulat, ditolak mentah-mentah oleh orang Melayu. Jadi kerana itu, untuk nak kata dia ada power lagi, dia ada relevansi dia lagi, dia ada ada aura lagi untuk memikat orang Melayu, sudah tidak ada lagi lah. Jadi saya simpulkan saja, pendek saja, Mahathir boleh memohon untuk masuk PKR. Kalau dia betul-betul mau, dia bolehlah tulis surat kah, tulis isi borang kah, isilah 100 kah, 200 borang kah, 1000 borang kah, isilah berapa banyak borang pun. Tapi Mahathir tetap tidak akan diterima oleh ahli PKR. Saya pikir begitulah. Kalau dia diterima pun untuk jadi ahli PKR, masuk PKR, tapi dia hanya jadi ahli biasa aja lah. Tak lama lagi mungkin, ya baguslah kalau Mahathir boleh hidup 10 tahun lagi. Tapi ya dia boleh, tapi pasti akan ditolak oleh PKR. Jadi bagi saya, tak payahlah nak fikir Mahathir masuk PKR. Tidak ada pun faedah untuk dia masuk PKR, dan dua-dua pihak lah tidak ada faedah. Mahathir masuk PKR pun tidak ada faedah, PKR dapat Mahathir pun tidak ada faedah. Jadi dua-dua tidak ada faedah. Kesimpulannya, Mahathir tak payahlah masuk mana-mana ahli parti lagi lah. Lebih baik Mahathir tumpukanlah kepada amal ibadah dia terakhir ni, dan nak sampai kena panggil oleh Tuhan ini, baguslah buatlah amal ibadah, supaya ada bekalan untuk di hari yang akan datang. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Berita harga ayam naik 6 kali sebulan saja. Masa Perikatan Nasional merintah dulu, tiba-tiba muncul semula dan menarik perhatian seluruh rakyat Malaysia. Tahukah anda, tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda bahawa harga ayam naik 6 kali sebulan, dalam masa sebulan, 6 kali sebulan. Masa Perikatan Nasional dulu itu dibangkitkan semula di media sosial dan menarik perhatian ramai manusia Malaysia. Ini daripada harapandaily.com 5 April 2024. Berita harga ayam naik 6 kali sebulan, masa PN tarik perhatian, itu tajuk dia. Alhamdulillah, kini dah berubah. Bekalan ayam mencukupi dan harga makin murah berbanding tahun zaman Perikatan Nasional. Itu pembuka bicara kata-kata seorang pengguna laman sosial Facebook yang dikenali sebagai Abu Musa, berkaitan dengan isu harga barang, harga ayam secara spesifik. Lelaki itu telah membuat perbandingan tentang dua parti politik di tanah air Malaysia kita yang kecinta ini. Beliau berkata, menulis, beza zaman PN dan zaman Madani, masa raya, dah lah ayam mahal, terhad pula, tulisnya di laman sosial itu. Pada 14 Mac yang lalu, Menteri Pertanian
Menteri Pertanian dan Jaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu dilaporkan berkata bahawa bekalan ayam pada masa ini adalah stabil dan ia sekaligus menyumbang kepada kestabilan harga ayam semasa. Beliau berkata pemantauan yang dilakukan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar atau DVS menunjukkan adalah purata harga ayam di ladang yang direkodkan di seluruh negara Malaysia, yaitu di Semenanjung Malaysia, yaitu di Semenanjung Malaysia selama 4 bulan sejak November 2023 adalah stabil. Jadi ada satu berita itu yang maksud saya dibangkitkan semula, diungkit semula adalah dengan satu attachment. Ini dia, harga ayam naik 6 kali bulan ini, itu 16 April 2021. Siapa yang memerintah waktu itu ya? Siapa Perdana Menteri waktu itu? Siapa menteri-menteri waktu itu? Daripada bhnews@bh.com.my, ditulis oleh Balkis Zamia Zahari 16 April 2021, yang mana tajuknya harga ayam naik 6 kali bulan ini. Harga ayam boleh naik 6 kali. Itu satu yang betul-betul luar biasa. Ini magic betul nih kalau sampai begitu. Oke, jadi sekarang sejak daripada Perikatan Nasional memerintah, sejak dari Perikatan Nasional jadi Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan, harga ayam berada dalam keadaan yang sangat stabil dan banyak masalah ayam, masalah minyak, masalah telur, semuanya beres sekarang. Tidak susah untuk cari sekarang dengan harga yang stabil. Jangan pula lepas ni ada pula walaun yang tiba-tiba dia bagi tahu di media sosial kononnya harga mahal lah itulah, tapi nanti kantoi rupa-rupanya harga yang dia kata mahal itu dia beli yang premium. Memanglah premium, harga pun premium lah. So terima kasihlah Kerajaan Paduan, Kerajaan Madani yang bertindak dengan baik sehingga semua dapat dikawal dengan baik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.